Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Cetakan dan terbitan oleh PTS Publishing House. Tarikh terbitan tahun 30 Jun 2011. Berikut adalah sinopsis ataupun ringkasan daripada isi kandungan buku ini. Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah SAW boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika tidak dibendung, dikhawatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih, tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran Islam. Usaha serius perlu digarap bagi mendedahkan hadis palsu yang wujud di kalangan masyarakat kini. Buku 40 hadis palsu popular ini membincangkan perkara asas berkaitan hadis palsu yang berlegar di dalam masyarakat. Himpunan hadis palsu ini dikumpulkan daripada sumber yang dipercayai bagi menjamin pendedahannya adalah berdasarkan bukti yang kukuh. Sesi perkongsian yang kelima daripada 47 sesi perkongsian keseluruhannya bagi bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Rasulullah SAW bersabda, Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqa Rasulullah SAW. Berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan buku ini. Bahagian 1, pengenalan. Bab 4, hadis dhaif. Perkongsian ringkas berkenaan hadis dhaif. Perkongsian ringkas berkenaan dengan hadis dhaif. Definisi hadis dhaif. Dhaif bermaksud lemah. Jadi hadis dhaif ialah hadis yang lemah. Menurut ulama hadis, definisi hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati ciri-ciri hadis sahih dan hadis hasan, yakni berdasarkan ciri-ciri yang sudah dihuraikan sebelum ini. Ini pengertian yang diberikan oleh para ulama hadis, antaranya ialah Ibnu As-Salah dalam bukunya Ulum Al-Hadis, An-Nawawi dalam At-Taqrib, dan Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulum Al-Hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya An-Nukat ala Ibnu Salah menyatakan, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi ciri-ciri hadis makbul, yakni hadis yang diterima. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi ciri-ciri hadis makbul, iaitu hadis yang diterima. Definisi yang diberikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lebih ringkas dan ianya lebih menyeluruh kerana ia menghimpunkan syarat-syarat hadis sahih dan hasan.
Seperti yang disebutkan sebelum ini, hadis makbul iaitu hadis yang diterima ialah pertama, sah pada statusnya, yakni hadis sahih li zati. Kedua, sah disebabkan oleh faktor lain, yakni hadis sahih li ghairi. Ketiga, baik pada statusnya, yakni hadis hasan li zati. Dan yang keempatnya, baik disebabkan oleh faktor lain, yakni hadis hasan li ghairi. Kesimpulan, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima, yakni hadis makbul. Oleh itu, mana-mana hadis yang tidak memenuhi walaupun satu daripada ciri-ciri hadis makbul tersebut, maka ia dikategorikan sebagai hadis dhaif, hadis lemah. Tetapi kemungkinan hadis yang dhaif ini boleh dinaikkan ke darjat hadis yang boleh diterima, hadis makbul, jika ada hadis lain yang menguatkannya. Ringkasnya, Al-San'ani di dalam bukunya Tawdih Al-Afkar Lima'ani Tanqih Al-Anzar menyatakan ada 6 sebab yang menjadikan sesuatu hadis itu dhaif, lemah. Mana-mana hadis yang mempunyai salah satu daripada sebab-sebab tersebut, maka ia termasuk dalam kategori hadis dhaif, yakni hadis lemah. Sebab-sebab hadis dhaif. Sebab-sebab hadis dhaif. Sebab-sebab yang menyebabkan sesebuah hadis itu dikategorikan sebagai hadis dhaif atau hadis lemah ialah, pertama, sanadnya tidak bersambung. Kedua, susur galur perawinya, iaitu rantaian perawinya atau sebahagiannya tidak adil. Ketiga, susur galur pelapurnya atau perawinya atau sebahagiannya tidak dhabit, yakni lemah kekuatan ingatannya. Yang keempat, hadis tersebut mempunyai percanggahan, yakni syaz, sama ada pada matan, yakni isi kandungan hadis, atau sanad, rantaian perawi hadis, atau pada kedua-duanya sekali. Kelima, hadis tersebut mempunyai kecacatan, yakni illah, yakni sebab-sebab yang mencacatkan, sama ada pada sanad atau matan atau pada kedua-duanya sekali. Dan yang keenam, tidak ada hadis lain yang boleh menguatkannya. Hukum menyampaikan atau menyebut hadis dhaif. Hukum menyampaikan atau menyebut hadis dhaif. Majoriti para sarjana hadis, para ulama hadis, membolehkan untuk menyampaikan atau menyebut hadis dhaif tanpa dinyatakan bahawa hadis itu adalah dhaif, kecuali bagi hadis maudhu', yakni hadis palsu. Majoriti para ulama hadis membolehkan untuk menyampaikan atau menyebut hadis dhaif tanpa dinyatakan bahawa hadis itu adalah dhaif, lemah, kecuali hadis maudhu', yakni hadis palsu. Tetapi dengan syarat hadis tersebut tidak berkaitan dengan perkara akidah atau hukum halal haram atau hukum hakam syariat yang lainnya. Maka diperbolehkan menyebut hadis dhaif ataupun menyampaikan hadis dhaif yang berkaitan dengan perkara targhib dan tarhib, yakni galakan supaya melakukan amal kebaikan dan amaran ataupun ancaman supaya meninggalkan sesuatu kejahatan. Dalam bab fadailul amal, kelebihan-kelebihan amal, dan kisah-kisah dan yang sebagainya. Inilah yang disepakati oleh majoriti para ulama hadis. Antara mereka ialah Sufyan Ats-Tsauri, kembali ke rahmatullah 161 Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak,
meninggal ataupun kembali ke rahmatullah 181 Hijriah. Abdul Rahman bin Mahdi kembali ke rahmatullah tahun 198 Hijriah. Ahmad bin Hanbal kembali ke rahmatullah tahun 246 Hijriah. Abu Zakaria Al-Ambari kembali ke rahmatullah tahun 344 Hijriah. Kenyataan para ulama hadis ini boleh dilihat dalam buku Al-Kifayah fi Ulum Al-Riwayah karangan Al-Khatib Al-Baghdadi dan buku Ulum Al-Hadis karangan Ibnu Salah. Namun begitu, sesiapa yang ingin menyebut hadis dhaif, hadis yang lemah, tanpa disebut sanadnya, rantaian perawinya, maka perlu disebut dengan menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan hadis tersebut adalah dhaif. Contohnya dengan menggunakan lafaz-lafaz berikut, iaitu direkodkan ataupun diriwayatkan daripada Nabi Muhammad, atau dikatakan oleh Nabi Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad sudah menyebut, atau dinukilkan daripada Nabi Muhammad, atau diceritakan bahawa Nabi Muhammad dan sebagainya. Dalam ilmu hadis, lafaz-lafaz ini, yakni lafaz-lafaz yang menunjukkan bahawa sesuatu hadis itu adalah dhaif, dikenali sebagai lafaz tamrid. Lafaz tamrid. Oleh itu, hadis dhaif tidak boleh disebutkan atau disampaikan dengan lafaz yang pasti. Seperti, pertama, Nabi Muhammad bersabda, berkata. Atau, kedua, Nabi Muhammad melaporkan. Atau, ketiga, Nabi Muhammad melakukan demikian. Atau, empat, Nabi Muhammad menyuruh demikian. Dan sebagainya. Lafaz-lafaz yang pasti seperti ini hanyalah digunakan untuk hadis sahih dan hadis hasan sahaja. Di dalam ilmu hadis, lafaz-lafaz ini dikenali sebagai lafaz jazam. Lafaz jazam. Maklumat ini boleh didapati dalam buku Tadrib Ar-Rawi yang dikarang oleh As-Suyuti. Selanjutnya, bolehkah berhujah dan beramal dengan hadis dhaif? Bolehkah berhujah dan beramal dengan hadis dhaif? Para tokoh ulama hadis berbeza pendapat tentang hukum beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara yang berkaitan kelebihan sesuatu amal, yakni fadailul a'mal, dan galakan melakukan sesuatu amalan dan ancaman melakukan maksiat, yakni targhib dan tarhib. Kesimpulan daripada perbincangan dan pendapat-pendapat para ulama hadis tersebut bolehlah dirumuskan kepada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh sama sekali beramal dan berhujah dengan hadis dhaif, hadis lemah, walau apa pun tahap kedhaifan hadis tersebut, sama ada dalam perkara hukum hakam, fadailul a'mal, kelebihan amal, dan targhib wa tarhib, yakni galakan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan ancaman ataupun amaran daripada melakukan amal kemaksiatan. Antara tokoh sarjana hadis yang berpegang dengan pendapat ini, iaitu tidak boleh sama sekali beramal dan berhujah dengan hadis dhaif, walau apa pun tahap kedhaifan hadis tersebut, ialah Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Al-Hafiz Abu Zakaria An-Naisaburi, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, Abu Bakr bin Al-Arabi, Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan lain-lain lagi. Antara tokoh terkemudian pula seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Dr. Subhi As-Salih. Pendapat kedua,
yakni boleh beramal dengan hadis dhaif sama ada dalam perkara halal dan haram, fadailul a'mal, kelebihan amal, targhib wa tarhib, yakni galakan untuk melakukan amal kebajikan, dan ancaman ataupun ancaman daripada melakukan amal kemaksiatan dan sebagainya. Tetapi mesti memenuhi dua syarat. Pertama, sebab yang menjadikan hadis itu dhaif adalah sebab yang ringan. Dan kedua, tidak ada lagi hadis lain yang menyebut tentang perkara yang sama disebut dalam hadis dhaif tersebut. Antara tokoh ulama hadis yang berpendapat sebegini ialah Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan lain-lain lagi. Selanjutnya, pendapat ketiga iaitu boleh beramal dan berhujah dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal, dan targhib wa tarhib, iaitu galakan untuk melakukan amal kebaikan dan ancaman daripada melakukan amal kemaksiatan sahaja, yakni targhib wa tarhib. Tidak boleh beramal dengannya, yakni dengan hadis-hadis dhaif ataupun lemah itu di dalam hukum hakam halal dan haram, terutamanya dalam bab akidah. Pendapat ketiga ini adalah pendapat majoriti para ulama hadis dan ulama fiqh, seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, Syekh Ali Al-Qari, dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tetapi para tokoh ulama hadis ini menetapkan beberapa syarat jika hendak beramal dan berhujah dengan hadis dhaif. Syarat-syarat ini seperti mana disenaraikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khidr dalam bukunya Al-Hadis Al-Dhaif wa Hukm Al-Ihtijaj Bihi, iaitu hadis dhaif dan hukum berhujah dengannya. Syarat-syarat tersebut adalah, pertamanya, sebab yang menjadikan hadis itu dhaif adalah sebab yang tidak kuat. Oleh itu, hadis yang perawinya adalah pendusta atau ditahmah dengan dusta tidak diterima di dalam bab fadail, kelebihan amal. Kedua, asas amalan yang disebutkan di dalam hadis dhaif tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih, yakni seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim dan seumpamanya. Maka apa-apa amalan yang direka, yang tidak ada asas sandarannya di dalam syariat, adalah ditolak. Syarat yang ketiga, yakni bagi membolehkan beramal dan berhujah dengan hadis dhaif adalah ketika beramal dengan hadis tersebut, tidak boleh beranggapan bahawa hadis tersebut adalah pasti, yakni sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini untuk mengelakkan kita daripada menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu perkara yang tidak disebut oleh junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, perkara yang disebut di dalam hadis dhaif tersebut adalah yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan sesuatu amalan, yakni fadailul a'mal. Syarat yang kelima, perkara yang disebut dalam hadis dhaif tersebut tidaklah bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Dan syarat untuk berhujah dan beramal dengan hadis dhaif yang keenam, iaitu tidak dihebahkan hadis tersebut di kalangan orang ramai, supaya ia tidak menjadi punca orang ramai beramal dengan hadis dhaif
atau kemungkinan sebahagian yang jahil akan menganggap ia adalah sunnah yang sahih. Jika diteliti, syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama hadis ini agak ketat. Ianya sukar untuk dikenal pasti dan diaplikasi diguna pakai, kecuali oleh tokoh-tokoh yang pakar dan menguasai bidang ini sahaja. Syarat-syarat yang ditetapkan ini mesti dipatuhi terlebih dahulu sebelum beramal dengan sesuatu hadis dhaif. Sesetengah pihak hari ini berhujah bahawa dibolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif yang berkaitan dengan kelebihan sesuatu amalan, yakni fadailul a'mal. Mereka mengatakan bahawa ada pendapat di kalangan para ulama yang membolehkannya. Ya, kita bersetuju. Tetapi para ulama yang membolehkan perkara ini tidak mengatakan boleh beramal secara mutlak. Bahkan, mereka sudah menggariskan syarat-syarat tertentu. Justru, bagi mereka yang ingin berhujah dengan hadis dhaif, hadis lemah, yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan sesuatu amalan, terlebih dahulu harus mematuhi syarat-syarat yang sudah dinyatakan di atas. Kemungkinan ada yang akan berkata, kami tidak mampu menyemak satu persatu syarat-syarat tersebut. Tambahan pula, kami tidak arif dalam bidang ini. Sememangnya kita semua berhasrat untuk menambahkan amal ibadat dan meraih kelebihan tertentu. Sesungguhnya kelebihan sesuatu amalan itu juga sudah disebutkan dalam banyak hadis lain yang sahih. Adakah semua amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis sahih sudah habis kita amalkan sehingga kita perlu pula kepada hadis yang dhaif? Atau adakah kelebihan yang dijanjikan dalam hadis sahih masih tidak mampu menarik minat kita untuk beramal? Oleh itu, kita mempunyai jalan penyelesaian yang mudah, iaitu dengan membaca dan beramal dengan hadis sahih. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengkaji sama ada ia menepati syarat-syarat tertentu atau sebaliknya, iaitu tak perlu lagi bersusah payah mengkaji sama ada hadis dhaif ataupun hadis lemah tersebut menepati syarat-syarat tertentu ataupun sebaliknya. Kerana ciri-ciri hadis sahih telah menepati keperluan hadis makbul, hadis yang diterima. Apabila sesuatu hadis itu dihukum sahih oleh para ulama hadis dan ianya tepat, maka beramallah dengan penuh keyakinan. Kita serahkan usaha untuk menyemak kedudukan hadis dhaif, hadis yang lemah, yang lain kepada para ulama yang pakar dan mahir dalam bidang ini. Wallahu alam. Semoga apa yang kita sama-sama baca dan dengar dapat kita ambil sebesar-besar manfaat daripadanya, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian berhubung kait dengan hadis ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian berikutnya, di mana akan kita teruskan lagi dengan perkongsian ringkas berhubung kait dengan hadis maudhu', yakni hadis palsu, yang merupakan intisari utama daripada buku yang sedang kita ikuti perkongsian bacaan isi kandungannya ini, iaitu 40 hadis palsu popular. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.